Pertamanya, kita membantah keras forum ini kerana forum ini mempertikaikan kedudukan Mahkamah Syariah yang telah diperuntukkan dengan jelas di dalam perlembagaan di bawah artikel 1211A, dan keputusan Mahkamah Persekutuan sendiri di dalam kes Azlina Jailani telah menyamatarafkan Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil dari segi bidang kuasa masing-masing. Kecubaan Majlis Peguam hari ini untuk mengupas kes Subashini dan Syamala menunjukkan mereka tidak menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan dan tidak menghormati langsung peruntukan perlembagaan persekutuan. Dan yang lebih parahnya, ianya telah mengguris perasaan umat Islam. Dan disebabkan itulah kita dapat lihat hari ini umat Islam berkumpul tanpa mengira latar belakang politik, tanpa mengira latar belakang karier masing-masing. Kita dapat lihat sini hari ini yang keluar turun bukan saja dari kalangan NGO, termasuk parti-parti politik seperti Parti PAS, Parti Pemuda UMNO dan lain-lain, yang menunjukkan bahawa dalam hal berkaitan dengan Islam, orang Melayu, umat Islam boleh bersatu. Jadi saya kira hari ini adalah satu titik sejarah bagi orang Melayu beragama Islam, bahawa kita ada titik di sana yang boleh kita mulakan untuk penyatuan bangsa dan agama kita. Sebenarnya perkara ini telah pun diberikan panduan oleh Mahkamah Persekutuan di dalam kes Azlina Jailani, iaitu dalam hal-hal berkaitan dengan isu kemasukan dan kemurtadan daripada Islam hendaklah diputuskan oleh Mahkamah Syariah menurut perundangan Islam, dan ini akan menyelesaikan isu konflik berkaitan dengan Islam dan bukan Islam. Dan kita kira sudah sampai masanya bagi Parlimen dan kerajaan untuk mengubah dan meminda perlembagaan dan beberapa akta yang berkaitan, mengambil semangat daripada keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Azlina Jailani dan diterjemahkan dalam bentuk perundangan supaya hal ini dapat diselesaikan. Contohnya, artikel 74 Perlembagaan Persekutuan baca dengan senarai 2, senarai yang 29, senarai persekutuan, yang mana bidang kuasa Mahkamah Syariah tidak dijelaskan, termasuk isu-isu berkaitan dengan kemurtadan dan kemasukan ke Islam. Walhal Mahkamah Persekutuan telah menyebut bahawa itu mesti diletakkan di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah untuk menyelesaikan masalah ni, menyelesaikan masalah konflik perundangan. Jadi saya kira selagi perkara itu tak dibuat dengan jelas dalam perlembagaan, selagi itulah kita akan ada perkara-perkara seperti ini. Jadi jalan keluar di sekarang ni ialah untuk Parlimen, kerajaan mengambil semangat keputusan Azlina Jailani dan menterjemahkan keputusan tersebut dalam bentuk perundangan, iaitu meminda jadual 9 senarai 2 Perlembagaan Persekutuan dengan memperjelaskan dengan nyata bahawa Mahkamah Syariah berbidang kuasa juga termasuk dalam hal-hal berkaitan dengan kemasukan dan kemurtadan Islam. Ini akan selesaikan masalah konflik. Is it something that Pakatan MPs will fight for next parliamentary session? Saya tidak bercakap bagi pihak parti. Saya di sini sebagai peguam, wakil kepada NGO Peguam Pembela Islam. What about issues of children of the convert? Dalam kes Syamala dengan Subashini, yang Mahkamah Tinggi dan juga Mahkamah Rakyat telah memberikan jalan keluar. Isu jagaan jangan dikelirukan dengan isu hartanah. Hartanah satu hal, isu jagaan satu hal, isu convert satu hal. Jangan difusekan. Apa yang Pak Kansel dan pihak-pihak yang terlibat ni, mereka keliru di antara isu hartanah dengan isu status agama. Kalau nak bincangkan isu jagaan anak, silakan, tapi jangan kaitkan dengan isu memeluk agama Islam. Sebab dalam Islam jelas telah dibuatkan keputusan oleh mahkamah dan juga oleh majlis fatwa kita yang telah bincang panjang bahawa apabila salah seorang daripada mak bapak memeluk agama Islam, secara automatik anak-anak itu dianggap Islam. Jadi kes-kes yang mana berlaku kata seperti bapa dia yang telah memeluk agama Islam dan meninggal dunia, tidak timbul soal anak tu kehilangan hak pusaka kerana anak tu dianggap Islam walaupun tak dikonvertkan secara formal, tetapi mereka dianggap Islam dan mereka berhak pada harta pusaka mak bapak dia. Seperti yang berlaku kepada pemanjat gunung tu, saya dah lupa nama. Walaupun dia dah meninggal, walaupun anak dia tak dikonvertkan secara formal, tetapi Islam menganggap mereka sebagai Muslim dan mereka berhak menerima pusaka bapa dia. Jadi tak timbul soal. Persoalan dia yang penting ialah forum mana yang nak bicarakan kes-kes seperti ini. Dan Mahkamah Persekutuan jelas dalam kes Azlina Jailani menyatakan bahawa Mahkamah Syariah pihak yang paling layak untuk memutuskan dan membicarakan kes seperti ini mengikut hukum syarak. Jadi kita harap semua pihak termasuk Majlis Peguam menghormati keputusan ini. Ini bukan isu agama, ini isu perlembagaan yang telah diputuskan. Dan saya ulang lagi sekali, sudah tiba masanya kerajaan
mengambil semangat keputusan kes Azlina Jalani dan menterjemahkan dalam bentuk perundangan dengan memida artikel 74, 75 dan jadual 9 senara 2 Perlembagaan Persekutuan, memperjelaskan bahawa dalam hal kemasukan dan keluar kemurtadan daripada Islam, bidang kuasa itu adalah bidang kuasa Mahkamah Syariah.